Okey, mungkin ada sikit mungkin Abang K boleh cerita pasal kita punya yalah wayang kulit Dabus Mak Yong yang telah dinobatkan sebagai intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. Yang saya rasa benda tu betul. dah hampir pupus, orang kita tak appreciate benda macam ni. Jadi yang mungkin sedikit sebanyak saya rasa kalau mungkin orang tu tak faham kenapa dia kena tahu apa sejarah sebenarnya, apa pentingnya, macam mana benda tu dapat dan jadi maksudnya kita ada fikir masa zaman tu kita dah kuat maju dan kita fikirkan benda macam ni, termasuk pantun apa semua. Abang Hir boleh cerita kat sini. Okey, buku-buku yang kita rasakan penting lah. Mak Yong dapat anugerah UNESCO, tapi kita tak ada buku untuk kita perkenalkan kepada orang pada waktu tu. Sebab tu kita buat buku tu dan kita bawa ke Frankfurt. Kemudian di samping Mak Yong, ada satu lagi di Wang Tepus, Kedah, Mek Mulong. Ada Dabus di Perak. Sarul tahu ke tak tahu Dabus? Tak tahu. Pernah dengar jauh je. Okey. Sarul, orang cukup-cukup. Kalau pernah dengar lagu Kopetasa, baju putih, selendang putih, mari dibawa pergi sembahyang. Itu semua Dabus tau. Okay. Dabus, okey. Tentu ada orang mengatakan bahawa ini adalah elemen-elemen di mana ada unsur-unsur khurafat dan sebagainya. Mungkin betul, tapi apa yang kena lihat juga sebaliknya adalah saya Mek Mulong di Wang Tepus tu saya ada di situ. Bagaimana ada unsur-unsur gaib. Tiba-tiba pakcik umur 70 tahun yang lemah badan tiba-tiba boleh menari berjoget, menari atas bumbung. Ini semua benda yang saya lihat dengan mata kepala saya. Dan benda ni hampir pupus. Sebab tu saya fikir kena ada usaha untuk mendokumentasikan. Sebab tu kita dokumentkan. Cuma ITBM bukanlah badan yang banyak duit. Kita bukan ada duit banyak yang kita boleh labur. Semua orang kata, ada orang kata, masa ITBM buat buku ni buat betul. Tapi kita buat buku Dabus dengan Kerajaan Negeri Perak. Kita buat Mek Mulong dengan Kerajaan Negeri Kedah. Dia macam is a bundling, the way how kita promote adalah kita tumpang sama sesama. Kami ada expertise, Kerajaan Negeri ada duit. Kita buat peranakan Cina Kelantan, kita dengan waktu Kelantan bawah PAS dan kami di bawah, kita orang dah buat kerjasama dengan Kerajaan PAS. Buat buku peranakan Cina Kelantan, because we go beyond that. Saya memang kena, saya pernah kena marah dekat pos kabinet sebab saya merasmikan buku Ihsan Mat Said. Tapi itu semua adalah proses. Cuma yang saya nak sebutkan ialah khazanah bangsa kena letakkan pada tempatnya. Dan jangan kita lupakan perkara tersebut. Ada sebab musababnya. Bacalah. Sebab kalau kita kata unsur jin semua, ialah Al-Quran pun ada sebut bahawa apa kuasa jin yang ada. Cerita Balqis pun kita tahu bagaimana mukjizat dan juga apa benda-benda yang memang ada dalam masyarakat kita. Kalau tak setuju sekalipun, pada saya ialah kita kena ada dokumen benda tu. Ini hasil nenek moyang kita. Sebab tu banyak benda yang kita telah dokumenkan pada waktu itulah. Tapi belanjanya agak besar. Cuma apa yang kami lakukan pada waktu tu, yang mungkin saya tak sebutkan dalam buku saya, ialah kebanyakan buku-buku tersebut adalah kita buat kerjasama dengan pihak yang sebenarnya memberi duit untuk kita buat buku tersebut. Okay. Kerajaan Kedah melalui Bina Darul Aman, Kerajaan Perak, YB Noli, dan juga Kerajaan Kelantan waktu itu kita kerjasama dengan YB Fazli, Exco Pendidikan di sana. Itu kira bijak lah. Yelah, at the end of the day, macam dulu kita nak menyumbang ke arah peradaban negara kan. Itu benda yang kita kongsi. Saya rasa benda itu benda yang bagus, yang baik yang boleh dikongsikan. Okey, Abang Hir, mungkin ni soalan buku yang terakhir. Lepas tu saya akan tanya soalan yang kisah lebih kurang. Mungkin apa pandangan saya pasal buku Abang Hir sekali sebelum tu. ITBM, ITNM ni pernah nak ditutup berapa kali Abang Hir? Jadi macam, yalah, apa yang Abang Hir dah buat dekat situ sampai
mungkin dari segi branding dengan Puan Zini, dengan apa yang mungkin khidmat Abang Hir dah buat dengan menolong penulis sastrawan negara, dah jadi macam dah satu. Yalah, dulu pun mungkin orang tak kenal, sekarang orang lebih kenal, penulis lebih kenal. Sampai it's too big to fail, macam Abang Hir buat. Dan sampai bila nak ditutup 2018, sampai Pian Habib pun, duta kecil ITBM pun sampai boleh tanpa diminta boleh menyokong bersuara untuk kita kalau kita buat benda yang betul. Mungkin Abang Hir boleh komen sikit benda ni. Sebab tu sebenarnya sewaktu awal saya masuk ke ITNM 2007, bulan pertama, bulan kedua kerja saya baca file. Usaha tutup ITNM bukan waktu zaman saya, waktu 2018. Sebelum tu memang dah ada usaha. Kata nak tutup lah, jadikan agensi dan macam-macam proposal yang ada. Saya melihat bahawa benda yang boleh ditutup ni adalah benda yang tak penting atau yang orang rasakan tak penting. Sebab tu saya cuba menjadikan bahawa ITBM itu penting. ITBM penting kalau ialah bila ia disakiti, orang yang ada nikmat daripada ITBM akan merasa sakit tersebut dan akan melawan. Itu yang kita buat. Sebab tak ramai orang faham tentang industri buku, tak ramai orang faham tentang bahawa peradaban ini berasaskan buku. Perubahan politik akan melihat dollar and cents, perubahan politik akan melihat bahawa ada mungkin, dan terutama bila ITNM tukar pada ITBM, orang marah juga kenapa ambil alih tugas DPP contohnya. Tapi pada saya ini bukan soal ambil alih, kita hanyalah complementing. Ada orang cakap, tapi kalau you berlawan dengan DPP, saya kata pada awalnya saya kata kita tak berlawan, tapi akhirnya kalau berlawan, what's wrong kalau kita berlawan demi kebaikan bangsa dan agama kita, negara kita. Berlawan buku, kami keluar 10 buku, DPP keluar 10 buku, kami keluar 15 buku, DPP keluar 20 buku. Kan bagus berlawan macam tu. Kan? Jadi industri buku meriah. Betul. Tapi bila kita kata keluar buku, ini tugas dia. Soalan saya, tugas tu dibuat atau tidak? Ini antara persoalan-persoalan yang kadang-kadang menyakitkan, tapi itu tidak dijawab. Tapi kita sering berkisar soal ala you tak untung. Betul. Buat buku terjemahan mana nak untung? Tapi soalnya ialah ini tanggungjawab kerajaan. Tanggungjawab yang antara perkara yang pernah saya kena kritik adalah waktu saya lepas tinggalkan ITBM ialah waktu zaman you buat banyak sangat buku. Saya jawab kat orang tu, cakap kat orang yang cakap tu, saya menyesal tak buat lagi banyak buku. Tengok saya dah cakap, dengan buku yang dibuat lepas walaupun saya dah tinggalkan berapa lama itulah ITBM, antara punca ITBM survive sekarang. Boleh lelang buku, boleh jual buku yang lama. Sebab saya nak cerita satu rahsia. Buku ITBM ada tanda harga tertentu. Kalau you jual 30% daripada harga pun, dia dah balik modal sebenarnya. Benda-benda macam tu adalah strategi perniagaan. Saya tak boleh cerita semua, tapi ini adalah benda yang kita ada. Yang saya nak sebutkan ialah kita tak boleh tutup ITBM. Sebab dia ada fungsi dan dia ada tugasan yang patut kita pertahankan. Sebab tu kita pastikan penyenaman ITBM we are too big to fail. Sebenarnya mudah aja nak tutup company kerajaan ni, apa susah, arahan datang tutup. Tapi arahan datang tutup, tak tutup juga. Saya tak tahu apa akan berlaku selepas ni, tapi saya yakin dan percaya bahawa ada fungsi terjemahan dan fungsi penerbitan buku yang patut diteruskan oleh ITBM. Okay, terima kasih Abang Hir. Saya rasa benda tu dia a little bit political. Sebab bila kita dah hilang jati diri bangsa ni, dia tak nampak. Dia takut macam tu dia nak memelayukan Malaysia kot. Saya rasa ada benda macam tu lah. Walaupun kadang dia punya tu mungkin lebih murni dan lebih telus, tapi rasa masalah tu adalah. Okay Abang Hir, kita dah habis benda tu. Mungkin yang selebih mungkin 10 cerita lagi. Ataupun sebenarnya ada 40 semua cerita. Cerita Grab dan cerita di ITBM sebagai CEO. Kita akan pergi ke Q&A. Kita nak pukul 11 dengan konklusi. Okay, ini saya rasa agak penting Abang Hir. Bukan setakat prospek penulis. Saya nak tanya apa prospek penulis kat Malaysia. Satu tengok macam arwah Khairi Saleh pun macam
Yalah, dia struggle. Kalau macam untuk to be adil, orang di luar dekat sana pun macam saya tengok macam yang besar macam Guardian apa semua. Dia bila kita dapat satu, kita baca free, dia kata sebulan kita boleh bagi satu je. Tolong subscribe. Macam, dia pun nak bincang, kata kita tak boleh nak survive. So dia kena bayar. Lagi satu macam kawan saya dekat Karang-Karang, dia kata yalah sebab benda-benda tu digital, dia kata people don't pay for content. Macam dah terlampau banyak. Ini satu cabaran dengan e-book. Mungkin macam Rani cakap tadi dengan ada social media dan kalau soalan pendek, boleh cari makan tak kalau dengan menulis ni, Mahir? So macam mana industri ni? Dia macam ni. Ada je orang cari makan dengan menulis. Ada je orang cari makan dengan dunia penerbitan. But kita kena smart dan bijak. Kenapa saya jual buku ni? Kenapa saya jual buku ni? Tahu tak kalau jumpa orang, saya jual buku. Saya bawa Grab, saya jual buku. Bukan Mahir ada sikit message yang cuba disampaikan, itu satu hal lah. Profit tak penting. Yang penting, yang pada saya yang penting adalah sebenarnya saya nak melatih bahawa kita dalam cabaran dunia baru. Kalau dulu, kalau kita tahu Samad Ismail contohnya, kerja dia menulis je. Editor akan buat lain, designer akan buat yang lain. Sekarang ni ada juga penulis jadi editor, penulis juga jadi designer. Semua all in one. Sebab tu kalau buku nak survive, pemasaran dah akan jadi different. Dulu akan ada orang yang pasarkan dan tak tu. Sekarang dah. Sekarang pemasaran di hujung jari. You klik, you masuk Facebook. Hari ni saya percaya lepas sesi ni Syarul akan ada orang PM saya dan nak beli buku ni. Kalau saya jual RM35, kalau 10 dah RM350, boleh tahan juga tu. Kan? Sehari bawa Grab pun susah juga nak dapat. Ini benda-benda yang sebenarnya boleh. Kalau orang tu betul-betul, kalau orang tu rajin dan kalau orang tu kreatif, dia boleh survive. Tapi kita tak boleh gunakan cara lama. Kita harap, sebab dulu orang kata penulis mati bila buku diterbitkan. Maksudnya dia dah terbit buku, kerja orang lain lah untuk jual. Tak. Sekarang you are partly responsible for that too. Kalau ini dibuat dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya boleh hidup. Cuma konten tu kena betul lah kan. Konten dan isi, penampilan, kalau warna cantik semua boleh lah kan. InsyaAllah. Saya optimis on this.